Saya nak sentuh yang awal pada malam ni tentang zaman jahiliah sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul di Mekah. Apa yang ada pada zaman jahiliah? Jahiliah di sini bukan maknanya buta huruf. Orang jahiliah pada masa itu mereka pakar bahasa. Mereka pandai. Sebab tu mereka bisnes. Import export. Adik-adik, kalau adik-adik faham bahawa orang dulu-dulu tu bodoh, orang dulu-dulu tu buta huruf, orang dulu-dulu tu bengong, duk ada pokok, duk dalam gua, maknanya adik-adik ni belum merdeka. Adik-adik diperbodohkan sebenarnya. Orang dulu-dulu dah pandai. Kita saja yang diperbodohkan. Orang dulu tak pandai, duk dalam gua. Tak reti menulis, tak reti berpakaian dan sebagainya. Orang dulu-dulu dah pandai. Sejak zaman Nabi Khidir, orang dah bekerja, membuat kapal, bekerja di laut. Hujan tak, adik? Hujan tak? InsyaAllah. Saya pergi ustaz menyanyi hujan. Jadi ustaz tak nak menyanyi malam ni, takut hujan. Tak ada lah. Habis-habis ke ustaz menyanyi lagu Tiara. Okay. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara. Nyampah. Lembek lagu. Dekat-dekat ni kan seronok nampak lubang hidung. Walaupun rupamu tidak ku kenal. Akak oi, kalau rasa takut hujan duduk atas pentas ni kak. Saya tak ada marah kak oi. Pengetua PIBG pun tak marah. Coach Hassan lagi tak marah. Kalau agak-agak tak boleh duduk situ, ganti tempat saya pun tak apa. Kita buat mini forum. Baik. Kalau kita faham bahawa orang dulu-dulu itu tak pandai, orang dulu-dulu itu bodoh, itu salah. Penulisan telah wujud sejak zaman Nabi Idris alaihissalam. Idris Nabi generasi yang keberapa? Kedua. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Adam yang pertama. Nabi Idris yang kedua. Penulisan, pen, pena dan sebagainya dah wujud sejak zaman Nabi Idris. Atau mananya datang dia main ni sepupu dia kata orang dulu tak reti menulis. Gila ke apa? Sebab tu kemerdekaan ialah yang perlu kita kena ada ialah kemerdekaan pemikiran. Saya ceramah di Sarawak. Habis-habis ceramah dia orang ajak saya makan ayam penyet tepi Sungai Sarawak. Datang anak muda macam koma lah. Saya duduk makan nasi, datang 2-3 orang. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Jumpa juga Ustaz Kazim. Ya, alhamdulillah. Ustaz ada soalan? Ya. Ustaz asal orang mana? Saya asal Taiping, Perak. Oh, Ustaz asal Taiping. Saya asal syurga Ustaz. Sebab keturunan saya Nabi Adam dari syurga. Silaku betul tuan-tuan. Dia perkena kita pula. Dia kata saya asal dari syurga Ustaz. Saya kata syurga ada 2. Iblis pun syurga. Awak Adam ke Iblis? Tuan-tuan. Nabi Adam adalah ahli syurga. Dan dia membawa budaya syurga ke dunia. Kalau kita kata Nabi Adam tak pandai memasak, bohong. Kalau dia kata Nabi Adam orang zaman-zaman dulu tak pandai memburu, bohong. Adam telah berada di dalam syurga. Mana ada syurga tu primitif. Yang kita duk belajar orang dulu tu orang zaman batu, zaman purba, pembohong belaka.
Sebab tu adik-adik besok bila dah keluar pada sekolah, di antara cabaran adik-adik ialah membawa pembaharuan pada sistem pendidikan. Tolong ajar yang benar. Kami bukan asal dari beruk. Adik-adik asal pada beruk kan Nabi Adam? Cuba asal sini, siapa nak beruk cuba? Darwin kata kita asal pada beruk. Asalnya berjalan 4 kaki. Kemudian tegak sikit, hilang bulu jadi orang. Mengaku pula tu. Jadi sekarang saya nak panggil tuan-tuan. Tuan-tuan, hadirin hadirat, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Marah tak? Tapi kalau saya sebut tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak cucu Adam, marah tak? Marah ke tidak? Tidak. Bangga lagi ada. Anak cucu Adam. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi Adam dan anak-anaknya telah pun bercucuk tanam. Sebab itu dalam peristiwa korban yang pertama dalam dunia, ialah korban Habil dan Qabil, anak Nabi Adam. Bila dema nak menikah, dema bukannya ramai macam kita. Sekarang kita ni udah ramai, senang menikah. Adik-adik susah hati, belajar dulu ya. Belajar sampai habis SPM ke apa ke benda ke. Lepas tu menikah lah. Ini baru tingkatan 1 dah bercinta apa? Ya Allah. Tingkatan 1 bercinta dengan budak darjah 6. Ya Allah, ya Tuhan. Sekolah rendah tu. Kita sekarang adik, stok laki-laki tak bayar. Tak bayar kisah. Berlambak stok laki-laki sekarang. Bangla, Myanmar, Nepal. Bersepah. Zaman Nabi Adam dulu, dia tak ada ramai-ramai macam kita ni. Maka syariat pada masa itu kahwinlah saudara adik-beradik gitu. Dah ada berebut yang cantik tu pula. Maka Allah nak siapa yang bagi korban yang terbaik, dia akan dapat. Maka ada yang bagi kambing yang besar, yang gemuk, yang sihat. Yang seorang lagi pula bagi buah-buahan, tanam-tanaman yang busuk untuk dikorbankan. Maknanya zaman Nabi Adam, orang dah mula menternak. Orang dah mula bercucuk tanam. Jadi di mana teori yang mengatakan orang dulu-dulu tak reti bekerja. Nampak benar nipunya tuan-tuan. Zaman Nabi Nuh, teknologinya dah buat kapal, dek. Allah kata dalam Quran, wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Nuh, pergi buat kapal. Okey adik-adik, Ustaz tanya ni. Mana dulu buat? Rumah dulu ke buat kapal dulu? Cakap apa? Kalau buat kapal dulu, rumahnya duduk di mana? Maknanya buat rumah dulu, baru buat kapal. Kalaulah Nabi Nuh buat kapal, maknanya dia buat dah rumah dia. Habis itu di mana mengatakan orang dulu-dulu tak ada berumah? Kapal Nabi Nuh 3 tingkat, Pak. 3 tingkat. Yang naiknya segala binatang. Cuba makcik fikir. Rimau, gajah, singa, beruang, babi. Dalam satu kapal boleh duduk sekali. Hei, gajah sekali makan berapa tan? Rimau berapa kilo? Orang lagi naik kapal tu. Soalan dia, berlayarnya di waktu banjir, berhari-hari. Nak surut air tu berhari-hari. Soalannya, di mana Nabi Nuh simpan makanan? Kalau letak gitu agak-agak basi tak? Mesti ada sistem penyejuk bekuan makanan di atas kapal tu. Mesti ada teknologi menyimpan makanan. Adakah dia peti ais? Adakah dia frozen? Yang ni adik-adik kena fikir adik-adik oi. Otak kita ni. Jangan duk fikir je macam mana aku nak pergi tengok konsert Eli apa? Eli Iblis apa nama? Ya Allah, ya Tuhan. Tak ada faedah no.
Cuba adik-adik fikir macam mana dia bawa makanan, stok makanan untuk binatang. Adik-adik nanti buat kajian dekat zoo. Zoological. Tengok. Ular sawa, ular dia makan dalam sebulan berapa kali? Tak tahu, Ustaz tak pernah tanya pula Ustaz. Nanti saya tanya ular sawa belakang rumah Ustaz. Dia makan seminggu sekali. Seminggu aja. Kucing, tiap-tiap hari makan. Jadi akak-akak kalau rasa nak jimat, bela ular. Agak-agak tak ada makan, dia bedai kita pula. Masya Allah. Ular dia makan seminggu sekali. Buaya lagi untung jimat tuan-tuan. 2 minggu sekali baru dia makan. Dia nak proses makanan dia. Gajah, berapa tan sekali dia makan. Jadi adik-adik tolong buat kajian. Apakah teknologi yang ada di zaman Nabi Nuh yang menyimpan makanan begitu hebat? Jangan adik-adik faham yang bubur Ashura tu. Itu yang Nabi Nuh dah tak ada makan kan. Tu yang campur jagung, kacang hijau, ubi kentang, ubi keledek tu jadi bubur Ashura tu. Tak ada maknanya makcik. Bubur Ashura tu kita yang buat. Tah macam mana makanan Nabi Nuh tu bukan kerja kita. Baik, satu. Tadi kita sebut hujan. Nabi Nuh pun hujan. Hujan zaman Nabi Nuh tu apa? Air dari langit turun, air dari bumi keluar. Tu yang jadi banjir satu dunia. Air dalam bumi keluar, air dari atas turun. Nabi Nuh buat kapal atas bukit. Orang kata gila. Nuh gila, Nuh gila. Orang buat kapal tepi laut, dia buat kapal atas bukit. Bila datang banjir, siapa gila? Kalau kita jadi Nabi Nuh, koma gila pada muka. Tapi Nabi Nuh tak ada macam itu. Dia kata dekat anak dia, wahai anakku, marilah naik atas kapal ayah. InsyaAllah kau selamat. Anak dia jawab, tak apalah ayah, saya akan lari di atas bukit. Ayah naiklah kapal ayah tu. Kami nak naik atas bukit. Banjir takkan sampai atas bukit. Soalan dia, Nabi Nuh di atas bukit, dalam kapal. Anak dia di bawah bukit. Di bawah bukit. Soalan dia, macam mana dia bercakap? Cik apa? Adik-adik duduk tingkat atas sekolah. Jaga hujung tu. Pakcik jaga. Okey pakcik, marilah naik di atas. Agak-agak pakcik jaga terdengar pula. Tobat lahong tak dengar, buatnya dia pekak lagi dia tak dengar. Menong. Ada tak teknologi yang adik-adik membolehkan adik-adik bercakap daripada tingkat atas ke bangunan guard post guard? Mesti ada. Nama dia apa? Wireless. Nama dia handphone. Nama dia tak tahulah. Cuba adik-adik fikir ayat Quran tu. Allah Ta'ala kata berlaku dialog antara Nabi Nuh dengan anak dia. Seorang atas bukit, seorang bawah bukit. Oi, siapa di bawah? Agak-agak dengar ada tu. Tak dengar. Wahai anakku, ku. Masuklah la. Itu bergahum tu. Ayah jalan la. Saya naik bukit lagi. Tak ada makna tuan-tuan. Mungkin sudah ada teknologi. Sebab itu orang bila mengkaji Al-Quran, dia akan jadi bijak. Adik-adik orang putih tu dia kaji Quran. Macam mana Nabi Nuh boleh buat kapal? Kayu tak pecah. Sampai sekarang kapal dia masih wujud. Macam mana Nabi Nuh buat kapal? Dihanyut, dihentam dengan ombak. Tak runtuh dia punya, tak binasa dia punya kapal dia. Mesti dia ada teknologi yang canggih. Yang ini yang mereka gali dalam Al-Quran. Gali dalam agama Islam. Adik-adik, otak adik-adik cerdik. Otak adik-adik ni bijak. Jom gali Al-Quran. Kita akan jadi hebat. Sebab tu Islam datang minaz zulumati ila nur. Dia mengeluarkan kita daripada gelap kepada cahaya. Kalau kita sudah berada dalam cahaya Islam tetapi memilih kegelapan ilmu,
memilih kegelapan petunjuk, memilih kegelapan cara hidup, kita adalah orang zalim yang melaku zalim pada diri kita sendiri. Sehinggalah kemuncak kejahilan tu tuan-tuan. Beratus-ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, yang ikutnya lagi ramai kita pada malam ni. 900 tahun berdakwah, yang ikutnya tak sampai 100. Udah keras kepala. Degil benar dia main tuan-tuan ni. 900 tahun. Berdakwah 80 orang. Tuan-tuan yang saya hormati. Tapi Nabi Nuh tetap bercakap. Sampai dah beratus tahun, maka dia pun berdoa pada Allah. Ya Allah, aku ni dah usaha siang malam. Setakat ni sajalah yang aku berjaya Islamkan. Terpulanglah pada engkau ya Allah. Nabi Nuh kata macam itu. Allah kata, wahai Nuh, buatlah kapal. Dengan wahyu daripada aku, buatlah kapal. Wa alwahin wa dusur. Diperbuatlah engkau daripada kayu, daripada papan dan paku. Maknanya paku dah wujud sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah adik-adik. Paku tu dah ada zaman Nabi Nuh. Masya Allah. Paku buat pada apa? Besi. Besi jenis logam apa? Jenis logam yang tak ada di bumi. Tak faham Ustaz? Besi adalah sejenis logam yang bukan dikeluarkan daripada perut bumi, melainkan dia datang daripada arah lain. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid, wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi ke bumi. Maknanya besi datang daripada atas. Buka surah Al-Hadid, surah besi. Dalam banyak-banyak benda dalam dunia, besi dijadikan sebagai nama surah dalam Quran. Cuba adik-adik fikir. Kenapa tak letak benda lain? Kenapa Allah pilih besi sebagai sebuah nama surah? Jom adik-adik nanti jadi tokek besi. Tokek besi lah kaya. Cuba tengok di Ipoh, Jalan Bendahara. Tokek besi buruk. Tak ada orang kita. Semua orang dema. Kaya-kaya dema tuan-tuan. Kita bila sebut besi buruk, elah. Padahal demo bila buka besi buruk, kepala lori, kepala bas, kepala kereta, kepala orang dia jual. Dema jadi kaya. Belum masuk penguasaan besi. Di Burj Khalifa. Kalau adik-adik pergi Burj Khalifa di Dubai, bangunan paling tinggi dalam dunia. Saya bila sampai di situ, nak pergi ke cermin tu pun takut. Gayat. Udah mengkotok-kotok aku ni sampai tak cermin. Nak tengok bawah, tengok. Bila bawah tengok, bapak. Orang Perak kalau sebut benda hebat, bapak. Bapak, tinggi gila. Nampak tak? Dia jarang sebut mak. Mak, tingginya jarang tuan-tuan. Mak ni kalau susah, mak. Kalau susah baru mak. Kalau benda besar, bapak. Ada apa lain tuan-tuan. Adik-adik tahu tak? Bangunan tu tinggi dia hampir 1 kilometer. Tinggi dia. Nak naik lift dia lebih laju daripada lift KL Tower. KL Tower tu laju dah. Laju dia lagi. Nak sampai 1 kilometer tu, berapa minit dah sampai dah. Allah, lajunya subhanallah. Itu kalau tak berhenti lift tu, terbang kawan. Adik-adik tahu tak, besi yang membuat bangunan tu, kalau disusun daripada Dubai, panjangnya 10,000 kilometer ni tuan-tuan, sampai ke Australia. Panjang dia tu sampai ke Australia. Disusun, diikat, jadi bangunan paling tinggi dalam dunia. Besi yang paling hebat. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran,
aku turunkan besi sebagai manfaat kepada kamu. Jom adik-adik jadi tokek besi. Bukan setakat tokek buat grill je. Macam-macam benda yang boleh dapat daripada besi. Serupalah dengan Al-Baqarah. Dalam Al-Quran tu ada beberapa surah yang dimulakan dengan nama binatang. Al-Baqarah lagi. Al-Fil lagi. Tak apa, saya tanya saya jawab. Surah lebah, surah semut, surah labah-labah, surah lembu betina, surah binatang ternakan. Cuba adik-adik sebut. Laju macam lipas kudung. Nampak? Nampak tak? Cerdik macam kancil. Cerdik macam kancil. Bagai katak bawah tempurung. Bodoh macam baral. Bodoh macam lembu. Orang Melayu ditanam pemikiran bodoh macam lembu, bodoh macam lembu, bodoh macam lembu. Kau ingat aku ni lembu ke boleh cocok hidung? Kesian dekat lembu. Padahal Allah letakkan nama lembu sebagai nama surah yang kedua selepas surah Al-Fatihah. Cuba makcik-makcik fikir, tak kalah lembu tu bodoh, Allah letak nama surah. Saya fikir, ubahlah adik, merdekakan minda anda. Lembu tak bodoh, yang bodohnya kita yang membodohkan lembu. Adik-adik tahu tak? Industri susu lembu menghasilkan perniagaan $1 triliun Amerika setahun. Disebabkan orang Melayu kata lembu bodoh, dia tak bela lembu. Australia bela lembu, New Zealand bela lembu, Belanda bela lembu. Bisnes mereka $1 triliun. Lepas ni adik-adik bela lembu dekat air kuning ni. Kita ada ladang sawit. Esok dah habis sekolah, dah habis belajar, dah universiti ke apa ke, balik kampung buka industri lembu. Adik-adik di sini minat motor Y 3 suku. Berapa ringgit Y3 suku? Berapa ribu? 5,500 5,500 mula-mula beli. Sekarang dah 3 tahun. Agak-agak berapa ribu? 2,000. Dulu beli 5,500. Sekarang 2,000 je. Kena motor EX5, langsung tak laku. 700 ambil lah. Adik-adik kalau jual lembu, tahun lepas 5,600, agak-agak tahun depan berapa? Dia meningkat. Baik bela lembu daripada bela motor. Tapi ustaz, kalau bela lembu tak boleh ngorak makwa. Kalau bela motor, boleh ngorak. Boleh ngorak ustaz. Minda, nak buat macam mana? Kalau adik kita bela lembu 400 ekor, duk ada berapa juta duit dia? Seekor lembu 6,000. Darat dengan 400 ekor. Berapa ratus ribu? Kalkulate 4 kali 6 berapa? 20? 20. Itu wawasan. Oi, adik-adik dah hampir 1 juta duit. Ada 100 ekor lembu, duk ada RM6,000. Masya Allah tuan-tuan, 600,000 lah kita ni. Bodoh ya, naik motor expire ya, tapi 600,000. Ada seorang tu pula pakai kod, pakai tie, dalam beg RM60. Itu tuan. Sebab lembu makin lama makin naik. Adik boleh buat industri hiliran lembu. Mengeluarkan makanan lembu. Mengeluarkan pelet makanan lembu. Mengeluarkan tempat untuk menyembelih lembu. Semua boleh buat. Kulit boleh dapat duit. Daging boleh dapat duit. Tulang boleh dapat duit. Ekor lembu boleh dapat duit. Telur lembu boleh dapat duit tau. Adik-adik tahu tak? Ubat yang paling kuat untuk badan, vaksin, diperbuat daripada lembu.
Cuba adik-adik tengok lembu tepi jalan. Mana ada sakit? Elok. Hujan ke, panas ke, relax. Allah letakkan lembu sebagai satu surah. Daging dia ada manfaat. Kulit dia ada manfaat. Bisnes yang sangat besar. Sebab itu, jangan kita pandang lekeh. Sekarang ini apa yang Al-Quran sebut? Dunia melekehkan. Dia melekehkan pada umat Islam. Tapi dia orang yang ambil. Dia orang lekehkan lembu tu bodoh. Tapi dia orang yang bela lembu. Lembu tu nusu. Lembu daging. Cuba tuan-tuan tengok di Australia. Lembu lagi banyak pada orang. Cuba tengok di rumah adik-adik. Ada lembu apa? Lembu apa ada di rumah adik-adik? Dutch lady. Dutch negeri apa? Dutch negeri apa? Belanda. Adik-adik ada susu apa di rumah? Fern leaf. Fern leaf dari mana? Nestle, New Zealand, Australia. Cuba adik-adik pergi ke Amerika, mereka mempunyai ladang lembu yang paling besar dalam dunia. Mari ke orang Melayu, bodoh macam lembu. Datang minang anak kita, kita tanya dia, kamu ni nak kahwin dengan anak makcik, kamu kerja apa? Saya bela lembu makcik. Bela lembu tak payahlah, kata makcik tu. Sedangkan kalau dia nak menikah dengan anak makcik, dia jual 2 ekor lembu cukup. Kamu kerja apa? Saya kerja kerani makcik. Lagi sekali. Saya kerja kerani makcik. Oh bagus. Hantaran 10,000. 6 tahun baru dapat 10,000. Itu pun makan Maggi setiap hari hentan. Jom kita ubah. Adik-adik, ubah pemikiran. Sebab itu bila datang zaman jahiliyah, mereka ni ikut nafsu mereka. Mereka tengok batu, mereka sembah batu. Sebab mereka nak nampak Tuhan. Dia orang nak nampak Tuhan. Kalau tak nampak, tak puas hati. Jadi mereka pun menggambar-gambarkan Tuhan. Dia orang ambil batu, bawa balik daripada padang pasir, bawa balik pada batu bukit. Hui, bawa balik. Kemudian letak dekat bengkel. Ambil pahat, ketuk. Tak. Asalnya batu. Bentuk kepala, bentuk tangan, bentuk duduk sila kaki ni. Mata bagi terbeliak sikit, gigi bagi bertaring sikit, badan bagi gemuk sikit, macam kacang nganying gemuk begitu. Kemudian ambil cat bagi nampak garang sikit. Lalah ya Allah, takutnya. Takut. Terus sembah. Eleng kau. Engkau yang pahat, engkau yang membuatkan dia tu macam garang, kemudian kau takut. Takut minta. Itu kan batu. Engkau yang ukir. Cuba engkau tak ukir, dia tetap jadi batu. Ada lebih 360 berhala di sekeliling Kaabah. Sembah. Mereka pula masa keliling Kaabah tu, demo tak ada berpakaian. Baik jantan, baik betina. Bertepuk tangan. Oh yeah. Duduk bersiul-siul. Pumpit. Duduk bersiul. Nabi Muhammad, dia tengok orang kafir Quraisy ni udah melampau demo ni. Udahlah sembah Tok Kong. Bertelanjang pula, bersiul-siul pula depan Kaabah. Nabi Muhammad kata, dah tak kesia teman kata dia. Itu yang Nabi duduk atas gua Hira tu. Nabi duduk di atas tu. Nabi tak nengok dia ni. Nabi ni orang baik. Kita cuba tengok orang telanjang, pusing-pusing. Buka kemah kita begini tengok. Oi, kita kalau nengok orang pakai bikini tepi pantai, tak pergi sekolah. Ponten sekolah. 5 orang begini buat teropong nengok orang putih. Hati kita. Nabi Muhammad, dia tak gamak tengok.
Sebab tu Nabi Muhammad duduk mengasingkan diri dalam gua. Tak campur dengan kau buatlah, aku tak kecampur. Masya Allah. Akhirnya datanglah malaikat Jibril. Masuk balik buah kemah makcik. Hujan pula dah. Jadi naik atas pentas ni. InsyaAllah. Naik atas kau kalau hujan lah. Naik atas ni. Kursi kosong ni. Bukannya pengetua marah. Dia tak adanya halau kita. Tak. Naik dah tak apa. Duduk sebelah saya pun tak apa. Kita buat mini forum. Moderator mana? Ini moderator dah ada. Baik. Jadi tuan-tuan, Islam pun datang. Nabi diangkat menjadi Rasul. Turunlah surah yang pertama, ayat yang pertama. Ini aku malas duduk depan ni. Baik aku lari siap-siap. Cuba adik-adik kita baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 1, 2, mula. Kemudian oh, baguslah cikgu. Hebat cikgu. Oh, yang ni senang kerja coach. Coach kita ni senang. Tu surah ayat yang pertama diturunkan. Boleh adik-adik sambung lagi ayat tu? Ayat tu dia sebut tentang nasiyatin kadzibatin khati'ah. Cuba baca. Okey, kemudian ingat balik ayat tu. Allah kata, siapa-siapa yang tidak menghentikan kejahatan dia, kalla la illam yantahu lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Siapa-siapa yang tidak menghentikan kejahatan yang dia buat, nanti kami akan campak ubun-ubun dia. Adik-adik nanti belajar sains. Di sekolah kita pun belajar sains. Dalam bahasa Arab, ubun-ubun tu namanya ialah nasiyah. Akak ada nama nasiyah? Tak ada. Nasiyah maknanya ubun. Allah kata, siapa-siapa yang tak menghentikan kejahatan yang dia buat, kami akan cabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang penjahat, yang memikirkan kejahatan dan penipuan. Adik-adik nanti belajar tentang ni, bone. Di otak kita ni dia ada bone. Dia ada flaw di otak kita ni. Ada 4. Macam mana speaker ni duduk berdengung aja tuan. Saya nak kena ke belakang lagi. Kadang-kadang dia sebaris menjadikan humming. Cikgu pandai-pandai cikgu lah cikgu. Tak atas bumbung ke, bawah bumbung ke. Baik. Ngada-ngada Ustaz Kazim menyampah aku tengok dia. Saya ni ceramah dah 30 tahun. Jadi saya tahu kenapa dia humming, kenapa dia berdengung. Semua saya tahu. Saya ni pakar. Bila dia duduk separuh dengan sebaris dengan kita, dia akan humming. Kalau kita bercakap depan dia, apa yang kita cakap, dia akan masuk balik dalam mikrofon. Lagi berdengung. Sebab tu bila kita bercakap, mikrofon di sini, speaker di hadapan. Supaya apa yang speaker keluar, tak masuk dalam mikrofon. Itu sains juga tu. Itu nama dia ilmu fizik nama dia. Baik, tuan-tuan. Nampak? Dah tak berdengung dah, tak humming dah. Tang mana tadi tuan-tuan? Tang ubun-ubun kat leher. Dalam bahasa Arab, apa makna ubun-ubun? Okey, dalam bahasa Arab, ubun-ubun maknanya apa? Nasiyah.
Adik-adik perempuan, ubun-ubun apa dia? Nasiyah. Otak terbahagi pada berapa? Otak depan, otak belakang, otak kiri, otak kanan. Adik-adik belajar otak ada 2, kiri dan kanan. Tetapi dia ada 4 bahagian. 1 bahagian ubun daripada atas, bahagian tepi dan bahagian belakang. Ada 4 kategori otak. Maka sebab itu ada 4 ayat dalam Quran tentang otak. 2 dalam surah Al-Alaq, 1 dalam surah Ar-Rahman, 1 lagi dalam surah Hud. Ulama-ulama kaji, kenapa Allah sebut cerita tentang ubun-ubun? Ada 4 ayat dalam Quran. Rupanya di bahagian frontal kita punya bone ni, frontal bone kita ni tuan-tuan, ada 4. Sebiji macam yang Allah sebut dalam Quran. Dan ubun-ubun bermula daripada sini sampai ke belakang. Ini ubun-ubun. Okey, adik-adik cuba fikir. Bila adik-adik susah hati malam-malam duduk atas katil, tangan duduk di mana? Nampak? Ada tak tangan tak macam ni? Tu sehwel nama dia. Akak-akak bila ada masalah, akak-akak, abang-abang, adik-adik bila nak tak dapat selesai masalah, nampak? Kalau ada masalah besar makcik, aduh, nampak? Jarang orang bila ada masalah, aduh. Melainkan yang dalam TikTok. Tik. Nah, tuan-tuan, ada itu banyak TikTok tu. Menyampah aku tengok tuan-tuan. Oh no. Tu TikTok punya lagu tuan-tuan. Bila kita berfikir, kita akan tepuk dahi. Bila kita ada masalah, kita akan buat macam tu. Bila kita rasa bersalah, aduh, nampak? Tak gatal pun. Tapi di situlah bahagian adik menggaru, bahagian adik ketuk dahi, bahagian adik picik dahi, bahagian tepuk Allah, nampak? Mana buku awak? Allah cikgu, saya terlupa cikgu. Allah cikgu, saya terlupa. Aduh, nampak? Kenapa automatik adik-adik tepuk bahagian ubun-ubun? Kerana ubun-ubun adalah pusat pemikiran. Ubun-ubun adalah pusat untuk berfikir. Ubun-ubun adalah pusat untuk bercakap. Bermula daripada mana? Bermula daripada nasiyah. Sebab itu kalau adik-adik nak buat jahat, ubun-ubun berfikir. Ni upaya main nak buat jahat. Dia tengok belakang sekolah gelap. Orang semua kat padang. Dia tengok makwa dia. Makwa pun tanya, mana? Otak pemikirannya. Di sini ni. Sebab tu Allah kata, siapa yang tak berhenti buat jahat, aku cabut ubun-ubun dia. Sebab ubun-ubun inilah pusat untuk berfikir. Pusat untuk berfikir. Masya Allah. Kalau kita kaji Quran, Aiman, kita jadi orang hebat, Aiman. Tapi sayang, bila kita baca tentang Iqra', kita hanya belajar. Iqra' adalah surah yang pertama diturunkan. Tapi kita tak belajar pun. Allama bil qalam. Ilmu itu diajar dan belajar dengan pena. Ilmu diajar dengan pena, dengan penulisan. Takkan boleh diubah ilmu melainkan dengan penulisan. Sebab Allah dah cakap, Allamal insan ma lam ya'lam. Dia mengajar apa yang kamu tidak tahu. Allama bil qalam sebelum itu. Diajarnya dengan menggunakan pena. Adik-adik, cuba tengok pengurusi PIBG. Tulisan dia cantik. Tulisan cantik. Cuba tengok tulisan cikgu-cikgu, cantik. Sebab apa? Sebab kami orang tua-tua, kami menulis. Daripada kami darjah 1 sampai kami universiti, kerja kami menulis. Tanya opah-opah, tulis surat cinta ke hadapan kekanda yang diingati. Kekanda, ke belakang sikit. Kena ke belakang sikit. Entah ni. Cuba tengok mak kita punya tulisan. Jawi dia boleh tulis, Rumi dia boleh tulis dengan cantik. Sebab apa?
sebab dia sentiasa menulis. Tapi zaman sekarang ada adik-adik yang tak pandai menulis menggunakan pen sebab dia dah menggunakan keyboard. Semua tekan gitu. Akhirnya tulisan dia cantik ke tak cantik? Tak cantik. Tulisan macam Firaun. Pusing sana, pusing sini. Kamu ni macam budak tadika, kata dia. Sebab dia jarang menulis. Adik-adik nak jadi tulisan yang cantik, tulis selalu. Tapi hari ni teknologi menjadikan kita malas menulis pen dan kita dah tak boleh cekak menulis. Akhirnya kita jadi akum, wakelem, wakpe. Nampak tak? Habis dah. Akum, wakelem, wakpe tu. Tak ada apa-apa pun. Nampak tak? Boring ke? Pisang. Astaghfirullahalazim. Nama pun dah stopper dah sekarang. Tak ada Mustafa dah. Stopper pun dia. Semua dah jadi ringkas. Semua dah ringkas dah. Tuan-tuan, nak dapat ilmu, kena menulis. Nak dapat ilmu, kena menggunakan pena. Nak menulis, kena kertas dan sebagainya. Walaupun dia tradisional, itulah ilmu. Dan kita takkan boleh ubah benda ini. Tuan-tuan yang saya hormati. Nabi datang, Nabi kata, yang kamu sembah tu bukan Tuhan, itu batu. Yang kamu buat ini adalah kezaliman. Islam membawa keadilan. Islam membawa keamanan. Jomlah Islam. Dia ambil batu, baling kat Nabi. Nabi pergi ke Taif, balik dengan batu. Berdarah Nabi. Mereka lemparkan Nabi waktu semayang ni. Mereka lemparkan pada Nabi perut unta yang baru disembelih. Perut dia yang masih panas tu letak kat Nabi. Mereka boikot Nabi dan keluarga Nabi hampir 3 tahun. Tak ada bisnes, tak ada transaksi, tak ada bisnes dengan keluarga Nabi. Pulau, boikot Nabi. Sampai Nabi duduk satu tempat lain. Satu tempat lain, tak boleh jual dengan Nabi. 3 tahun. Mereka halau. Mereka bunuh sahabat. Mereka seksa sahabat. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nampak? Di Madinah, orang terima Islam. Sebelum Nabi hijrah, Nabi hantar 2 orang dulu untuk mengajar orang-orang di Madinah tentang Al-Quran. Seorang anak muda namanya Mus'ab bin Umair. Umur 14 sampai 15 tahun. Nabi hantar pergi ke Madinah, tolong ajar orang Madinah tentang Quran. Adik-adik, umur dia sebaya adik-adik 14-15 tahun. Nabi kata, kau pergi ke sana, kau ajar orang di Madinah tentang Quran. Jom adik-adik jadi cabaran pada kita. Kita kalau umur 15-16, tolak jadi imam pun tak berani. Tapi pelajar sekolah kita, tolak jadi imam pun boleh, Bilal pun boleh, tahlil pun boleh, semua boleh. Ini yang kita nak. Kuat. Kita tak nak lagi orang anggap budak-budak macam kita ni tak reti. Tak mau. Tunjukkan bahawa kita boleh. Tak nak kita orang tua-tua anggap kita bila datang masjid nak curi duit tabung. Ini pun pahaman orang tua juga. Pening kepala kita. Tengok kita naik motor 5-6 buah. Nak pakai motor. Panjang tengkuk tok siap. Leman. Jaga tabung tu. Bukan berjalan pula. Ramai budak-budak datang. Pahaman tu. Sebab tu adik-adik kena tunjukkan keterampilan. Nak tunjuk macam mana Ustaz? La ilaha illallah. Engkau tanya aku macam mana nak nunjuk. Habis tu apa guna TikTok engkau? Apa guna TikTok? Adik-adik janganlah guna TikTok tu duduk pakai seluar pendek tegedik tu. Kejadah apa tu? Kita balik sembahyang isyak, tengok-tengok gambar anak dara. Tergedik astagfirullahalazim, ya Allah. Hei, berdosa.
Masa tu isteri kat sebelah. Isteri ke dapur cari balik. Mana dia gambar tadi? Lah. Adik-adik oi, tunjukkan dalam TikTok azan. Tu yang azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar dalam TikTok. Viral kampung air kuning. Ini anak siapa? Ini anak Husin tu. Sedap bang ya, nampak? Pengurusi masjid tengoknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak pengurusi tu cari tak ada rumah? Cari. Kamu ke yang bang dalam TikTok tu? Ya. Yeah. Boleh kamu bang sembahyang Jumaat? Boleh. Jumaat ni kamu ada ya bang ya? Jubah ada jubah. Jubah tak ada pakcik. Seluar jin ada pakcik. Tak apa. Kau pakai jubah aku. Hui, ni dia viral. Kuasa TikTok. Sedap dia bang. Pengetua pula umum masa perhimpunan. Untuk makluman pelajar-pelajar semua, seorang pelajar kita, Syazwan bin Husin, telah dipilih untuk menjadi Bilal sembahyang Jumaat pada tengah hari ini. Jadi diminta kepada semua pelajar sila ke masjid untuk mendengar azannya. Satu sekolah pergi. Habis-habis azan semua balik. Tu imam tanya, kenapa balik? Pengetua cakap, untuk mendengar azannya, kata dia. Sudah tuan-tuan. Itu Lurah Bendui nama dia. Adik-adik sekarang ada media. Adik-adik sekarang ni ada media di tangan masing-masing. Saya ceramah bermula tahun 90. Tahun 2006 baru masuk TV. Berapa tahun saya ambil masa masuk TV? Tahun 90, tahun 2000, 10 tahun. 2006, 16 tahun. 16 tahun jadi penceramah, baru TV panggil. Lai katong. Punya susah masuk TV. Sekarang tak susah dah. Adik-adik ada TV masing-masing. Nama dia TikTok, nama dia TokTik, nama dia Facebook. Jom buat yang berfaedah dalam Facebook adik-adik. TV akan panggil, media akan panggil. Walaupun adik-adik mengamuk kat 7E. Mengamuk kat 7E, TV panggil. Sekarang masuk TV tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, gila betul sekarang ni tuan. Yang mengamuk pula dipanggilnya, yang mengajar jadi orang tak panggil pula. Tuan-tuan, bila pindah ke Madinah, Rasulullah datang balik ke Mekah, Rasulullah Islamkan orang-orang di Mekah. Maka pada masa itulah dipanggil kemerdekaan. Tahun pembukaan. Daripada menyembah berhala, menyembah Allah. Daripada jahiliah, menjadi orang yang dapat hidayah. Menjadi pada orang yang salah, menjadi orang yang benar. Daripada negeri yang teruk, akhirnya diangkat menjadi mulia. Dibersihkan Kaabah yang selama ini dikotori. Dimuliakan kembali Mekah yang selama ini dicemari. Itulah nama dia kemerdekaan. Maka kata Allah, bila kamu telah masuk kepada hari kemerdekaan, idza jaa nasrullahi wal fath, kamu akan tengok manusia berbondong-bondong menyertai Islam. Bertasbihlah kamu, bersyukurlah kamu kepada Allah. Sekarang pun tuan-tuan, kita dah merdeka. Kalau dulu negara kita dikontrol, dijajah, agama kita dikontrol, sekarang kita dah merdeka. 65 tahun. Jom kita jadi orang yang menjadi hamba kepada Allah. Bukan apabila kita merdeka, kita makin teruk. Itu bukan kemerdekaan, tuan-tuan. Itu baru mukadimah Kak Leha. Mukadimah saja sejam. Pukul berapa nak habis ustaz ni? Fikir tengok lah. Kalau mukadimah saja pun,
Udah sejam, isinya mau 2 jam setengah. Aduh. Yang pertama. Yang kedua. Kemerdekaan yang kedua ialah membebaskan diri daripada penghambaan dunia, penghambaan manusia, menjadi hamba Allah. Tuan-tuan, adik-adik mungkin tak pernah tengok satu filem drama nama dia Kunta Kinte. Kunta Kinte ni kisah penghambaan bangsa kulit hitam Afrika yang nak dibawa jadi hamba di Amerika. Disumbat dalam kapal macam binatang. Dan ada hero dalam drama tu nama dia Kunta Kinte. Jadi hamba, mati dalam kapal, diseksa, diikat kaki, diikat tengkok. Diperlakukan seperti haiwan. Nak jadi hamba di Amerika. Masya Allah. Adakah itu ciri Islam? Tak. Islam ni merdeka semua orang. Dia tak boleh kita nak hamba-hambakan sama-sama kita ni ikut suka hati kita. Nak seksa orang ikut suka hati kita. Nak sekat orang ikut suka hati kita. Masing-masing ada hak masing-masing. Islam datang macam itu. Kita menjadi hamba siapa? Kita menjadi hamba Allah. Kita bukannya hamba nafsu. Kita bukannya hamba dunia. Kita bukannya hamba. Kita hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan manusia, jadikan jin, melainkan hanya untuk beribadat kepada Allah. Tidak dijadikan jin dan manusia, melainkan hanya untuk ibadat kepada Allah. Baik. Okey, saya nak bawa tuan-tuan pemahaman. Tadi saya tengok dalam Facebook, saya tengok dalam TikTok, dia kata ada UFO dekat Batu Caves. Malam semalam ada UFO dekat Batu Caves, Selangor. Adik-adik dengar cerita Batu Caves, cerita UFO ni sejak bila? Cakap apa? Sejak belum beranak. Saya baca khutbah di satu masjid. Habis-habis baca khutbah sembahyang Jumaat, datang persatuan mengkaji UFO datang jumpa saya. Saya tanya dekat dia, abang-abang marah saya cerita bab UFO ni sebab saya kata UFO macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Abang-abang dah jumpa ke UFO? Dah berapa tahun kaji UFO? 10 tahun. Tahun 90 saya baca khutbah, dia dah kaji UFO sejak tahun 80. 80 dah kaji UFO. Pernah nampak? Tak pernah. Habis tu abang kaji buat apa? Baik abang kaji Quran. Bila abang kaji Quran, abang akan dapat pelbagai jawapan yang berfikiran di dalam kepala otak abang. UFO datang dari mana? Dia kata dari angkasa, daripada planet lain. Ada tak dalam Quran sebut di planet lain tak ada benda lain yang ada hidup di bumi? Ada dalam surah Al-A'raf. Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya kami jadikan kehidupan hanya di bumi dan kamu hanya hidup di bumi. Direct Tuhan jawab. Adik-adik, kehidupan macam kita ni Allah Ta'ala kata ada di mana? Di bumi saja. Habis tu adik-adik tak payah buang masa, aku nak cari manusia di bulan. Tobat lahum tak jumpa. Kak Leha jangan nak pindah pula. Mana Leha pindah bulan? Tak seronok ke duduk air kuning? Tak nak lah kuning je, tak ada cerah langsung air. Jemu duduk di air kuning, dia pindah bulan pula lah. Tak boleh pindah Kak Leha. Sebab Allah dah beritahu dalam Quran, Kak Leha ubah je kerusi tu. Taklah lengah tengkok, ubah kerusi ke depan ni. Ubah sini, ubah. Kedudukan kerusi tu menghadap ke saya. Boleh betul. Kan balik rumah minta suami urut pula lengah benar abang. Begitulah cara berfikir. Rapat ke sini, menghadap sini. Boleh betul. Kak pusing sini kak. Tak ada tengok macam tu letih tu tahu.
Macam tu. Tuan-tuan yang saya hormati. Apa betul? Betul. Baik, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut kepada kita jawapan kepada semua persoalan. Kalaulah kita boleh hidup di bulan, takkan jadi hukum. Ulang balik. Kalaulah kita boleh hidup di bulan, takkan jadi hukum. Pergi mahkamah syariah, hakim tanya Kak Leha, kes tuntutan perceraian Zaleha binti Ahmad dengan Husin bin Dolah. Ya, Zaleha ada masalah apa? Masalah Tuan Hakim, suami saya tak ada. Bekas suami saya tak ada. Nak minta cerai pun dia tak ada. Suami awak ke mana? Katanya dia pindah ke bulan. Bila nak tertegak hukum? 4 perompak merompak sebuah kedai emas di Kampar pagi tadi. Kejadian berlaku jam 10 pagi melibatkan kerugian kira-kira 6 juta ringgit Malaysia. Pihak polis percaya perompak-perompak berkenaan telah melarikan diri ke planet Mareh. Agak-agak bila boleh tangkap? Jadi adik-adik, kita ni ada Quran. Kalau adik-adik tak pakai Quran, adik-adik belum merdeka. Saya dijemput ke Oxford. Nanti adik-adik belajarlah. Saya pergi ke Oxford. Dah habis program 2 hari di Oxford. Baru saya dibawa berjalan. Dia orang tanya pada saya, mana tempat yang you nak pergi tengok? Saya kata museum. Saya nak ziarah melawat museum Oxford. Okey. Mak Saleh pun bawa saya 1 kereta, 2 kereta api. Dia punya orang besar museum dia, tuan-tuan, besar sungguh. Yang sambut saya tu, begini saya tengok dia. Bapa tingginya. Dia begini tengok saya. Wah, rendahnya kata dia. Masya Allah. Dia kata dia berbangga orang Malaysia datang. Saya nak tunjuk pada awak apa yang kami ada. Dia nak tunjuk pada saya apa yang museum dia ada. Tentang Perak, tentang Malaysia. Saya naik di atas, tingkat atas. Adik-adik hujan ni, pergi duduk bawah. Ya, anda tak malu main duduk sini. Tinggal kursi, duduk bersila sini. Lompat terus sini. Esok jadi ahli sukan bukan boleh malu. Lomba lari 100 meter. Duduk tak apa. Selama rock ni anak-anak berani ni. Ada harapan jadi imam masjid ni. Baik, bila tak apa, ustaz ke belakang lagi. Dah komen ke depan, ustaz belakang lah. Dah 4 kali dah. Ngubah ni, nikah ramai kita ni. Okey, masih tuan. Baik. Bila saya sampai di atas, orang yang jaga museum tu dengan bangganya dia tunjuk dekat saya keris. Dia tanya dekat saya duduk di Malaysia bahagian mana? Which part? You stay in Malaysia? Dia tanya saya. Saya kata Perak. Oh, dia sebut macam tu. Dia tunjuk dekat saya keris Perak. Dia kata keris di negeri awak ada dalam museum saya tahu. Oh, bangga gila Mak Saleh tu. Dalam hati saya bukan nak tengok keris. Di rumah saya ada 4 keris. Saya nak tengok benda yang tak ada di rumah saya. Dia tanya pada saya, benda apa yang tak ada di negeri awak? Dinosaur. Benda yang tak ada di tempat kita ialah dinosaur. Saya nak tengok tulang dinosaur. Nun, tingkat bawah. Dia bawa saya balik, turun tingkat bawah. Saya kata, sir, okay, tinggalkan saya di sini seorang. Saya nak tengok tulang dinosaur. You tak payah turun. Nanti tak payah tunggu saya. Nanti saya panggil you. You datang. Saya pun duduk atas kursi malas tu, kursi rehat tu. Saya tengok tulang dinosaur. Daripada hujung sampai ke hujung. Daripada hujung sampai ke hujung. Dalam hati saya tanya, kenapa di Perak tak ada tulang dinosaur? Kenapa dinosaur cuma ada di Amerika? Kenapa dinosaur cuma ada dekat Rusia? Kenapa tak ada dekat Malinawak? Tulang Skah?
Pelik, tuan-tuan. Adakah dinosaur ni wujud? Saya berfikir. Dalam Al-Quran ada jawapan tentang persoalan yang saya fikirkan. Adik-adik nak tahu apa Quran kata? Ceramah tahun depan. Kita panggil lagi sekali. Jemput lagi sekali. Kita cerita sains saja. Hebatnya sains. Bila tengok pada Quran, subhanallah tuan-tuan. Hebatnya Quran itu, sains membuktikan Al-Quran itu hebat. Masya Allah. Tadi Ustaz cerita tentang ubun-ubun saja. Masuk Islam, profesor yang mengkaji tentang ubun-ubun. Ubun-ubun kepala ni. Masuk Islam tuan-tuan, bila dia baca ayat Quran tu. Ni belum kita baca lagi air hujan. Ada berapa belas hujan, ayat hujan dalam Quran. Adik-adik nanti jadi pakar air hujan. Jadi saintis air hujan. Apa yang ada dalam hujan? Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl. Dalam surah Ar-Ra'd. Allah kata, kami turunkan hujan itu liyutahhirakum bih. Diturunkan hujan untuk membersihkan kamu. Maknanya hujan tu air dia mampu membersihkan. Bersihkan apa? Sungai jadi bersih. Allah kata dalam Quran, air hujan tu mampu membersihkan. Adik-adik buat terapi air hujan. Saya ambil air hujan, bekukan dia dalam ais, peti ais, jadi ais batu, bubuh dalam besen, baldi, saya rendam kaki saya. Sebab Allah sebut dalam Quran, liyutahhirakum bih wa yuzhibu ankum rijzas syaitan. Allah sebut tu dalam Quran, air hujan itu mampu menghalau gangguan syaitan. Dan Allah Ta'ala sebut, wa yusabbita bihil aqdam. Air hujan itu mampu menguatkan kedudukan kaki kamu. Aqdam tu maknanya kedudukan. Saraf, kaki, tulang. Saya rendam kaki saya dalam air hujan yang dijadikan ais batu. Rendam tuan-tuan. Memang sejuk. Mula-mula, lepas tu selamba. Sebab kaki saya nak berjalan jauh. Kaki saya nak berjalan ceramah merata-rata. Nak berjalan banyak. Maka tuan-tuan, urat akan jadi hebat bila kaki kena dengan air hujan. Sebab tu Ustaz masa kecil-kecil, besar-besar dema ni, hujan macam ni tak lari. Lagi hujan, lagi tunggu sebab nak main bola. Boleh gelecek, selek pula, menggelongsor pergi sana. Sekarang bila hujan, balik. Duduk dalam bilik main game, main game benda ni. Dulu zaman kita dulu, memang tunggu hujan pun. Sebab hujan tu bagi kuat. Adik-adik besok buat kajian tentang air hujan. Sebab sekarang ni air hujan yang turun, orang tak simpan, orang tak tadah, orang biarkan buang begitu saja. Orang tak jadikan dia minuman. Orang tak jadikan dia sebagai minuman. Sayang tuan-tuan. Air hujan disebut berkali-kali oleh Allah dalam Quran. Kita biar-biarkan saja. Kita kata, ini tak elok, air hujan ni demam. Air hujan ni ada asid. Air hujan ni kalau kena kereta, hancur kereta. Kalau kena badan kita, mau relek kulit kepala kita. Tuan-tuan yang saya hormati. Saya nak cerita tentang pembebasan dunia, pembebasan kemerdekaan daripada dunia. Bapa saya meninggal tahun 1973. Ayah saya meninggal bila? Tahun 73. Bersamaan berapa tahun? Hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun bapa saya meninggal. Dan ketika dia meninggal, umur saya 8 bulan. Maknanya ustaz sekarang umur 50. Bulan sebelah ni boleh buat keluar duit ke duit SP tu. Orang kaya lah saya. Itu yang pindah 4 kali tu. Faham? Tak faham sudah tuan. Gelak kat leher bawah tu.
Dia meninggal, saya umur 8 bulan. Adakah saya kebulur lepas dia meninggal? Adakah saya mati kebuluran lepas bapa saya meninggal? Tak, sampai sekarang pun hidup. Tu yang makcik-makcik takut pasal apa kalau lah aku mati. Apa anak-anak aku nak makan. Tak adanya mati makcik oi. Rumah kebajikan banyak, wakil rakyat pun ada, kerajaan pun ada, welfare pun ada, Ustaz Abid Liu pun ada. Apa masalah? Kita hari ni takut pada benda yang Allah jaga. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan kita rezeki. Akan ada hidup ni, akan ada makanan. Adik-adik jangan fikir, aku ni kalau tak lepas SPM, apa aku nak kerja? Hang tuah tak ada SPM boleh hidup. Opah kita tak ada SPM boleh hidup. Takut apa? Belajar je. Rezeki masing-masing ada lah. Saya fail SPM lah Ustaz. Sambung lagi belajar. Kita ada STP lagi. Saya tak boleh masuk universiti lah Ustaz. Tak pun kau masuk college dulu. Lepas ni kau masuk lah universiti. Akan ada rezeki untuk kita. Jangan duk fikir. Kau malah belajar, kau nak makan apa? Kau nak makan apa? Ayah, lembu boleh hidup ya? Ya kau lembu ke? Oh, sudah. Saya nak cerita, kita ni kadang-kadang duk takut. Kalau aku mati, apa nak jadi ke anak aku? Nak makan apa? Cuba tuan-tuan tengok. Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman. Bila dia tak ada, elok je Malaysia. Tun Razak pula jadi. Tak huru-hara pun. Tun Razak mati pula. Naik pula Tun Hussein on. Elok je. Tak ada pula kita duk fikir. Tun Razak dah mati, mampulah kita. Ada Hussein on pula. Lepas Hussein on mati, sebelum dia mati tu dia lantik Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Sampai sekarang duk hidup lagi Tun Dr. Mahathir. Elok je kan. Yang kita kadang-kadang duk fikir satu benda, dunia ni. Kalau pengetua sekolah kita meninggal, sekolah kita ni akan datang pengetua baru. Kalau sekolah saya meninggal, saya pengetua sekolah. Kalau saya meninggal, pengetua lain akan ganti saya. Baru ni wartawan datang buat liputan tentang sekolah saya. Dia kata, Ustaz, kalau sekolah ni dibuka oleh Ustaz, sekarang Ustaz jalankan sekolah Ustaz. Kalau Ustaz mati, macam mana pula? Kalau mati, Allah hantarlah orang lain pula. Apa saya susah hati? Tak payah saya dalam kubur menor. Siapa jaga sekolah aku? Tak ada makna, tuan. Kalau kita mati, tinggal isteri. Hidup je isteri ni ada 2-3 orang sini janda ni. Tak ada pula lepas dia mati, makcik kebulur lah lepas suami makcik mati. Tak ada tuan-tuan, elok je hidup, lagi gemuk lagi nampak tuan-tuan ni. Kadang-kadang kita duk fikir benda dunia yang bukan-bukan. Kalau abang mati, apa nasib saya abang? Janganlah mati abang. Siapa nak jaga saya abang? Mati sungguh suami dia. 6 bulan janda menikah baru. Mana menangis dia? Elok je hidup. Adik-adik ingat tak Cinta Lestari apa nama Indonesia? Suami dia Ashraf apa nama mati. Menangis. Sekarang elok menari gedek-gedek nyanyi. Tak nampak sedih dah pun. Berjalan macam biasa dunia ni. Cuba bayangkan. Yang menanggung seorang-seorang, siapa sebenarnya? Saya sebut tadi pengetua sekolah kita, minta maaf lah. Kalau pengetua kita meninggal, ada tak pengetua baru sampai? Pengetua baru tu pandailah dia uruskan sekolah. Pengetua kita pergi mana? Pengetua yang meninggal tu pergi mana? Dalam kubur. Agak-agak siapa nak tolong uruskan dia? Saya pengetua sekolah. Kalau saya meninggal,
Ada orang lain lah ambil alih sekolah saya tu. Dia pandailah bayar gaji, dia pandailah jaga orang tua, dia pandailah jaga tahfiz, dia pandailah jaga pondok. Tapi siapa yang nak uruskan saya dalam kubur? Kita berhadapan seorang diri tak? Kita berhadapan seorang diri. Siapa yang nak tunggu kita? Siapa yang nak tengok kita? Siapa yang nak jaga kita? Kita yang dalam dunia duk sibuk. Kalau aku mati, siapa nak jaga anak aku? Berapa ramai bapa yang mati, anak-anak dia hidup elok je. Salah satunya saya. Bapa mati tahun 73, sampai sekarang saya boleh hidup. Pandai ya mak saya cari duit. Pandai saja Allah bagi rezeki pada saya. Tapi bapa saya sekarang, seorang-seorang dalam kubur dah 50 tahun. Siapa tolong dia? Siapa bantu bapa saya? Kita kadang-kadang duk sibuk benda dunia sampai kita lupa persiapan kita selepas kematian. Akhirnya kita sibuk dan kita tak sempat nak buat persiapan untuk diri kita dalam kubur. Saya ni Ustaz kerja siang malam untuk anak-anak. Tu yang tak pergi masjid tu memang tak sempat Ustaz. Sibuk betul Ustaz. Saya beli rumah anak ni yang kecil punya ni nak bagi dekat dia lah, nak bayar habis hutang tu. Kalau saya mati pun senang lah. Itu yang tak sempat pergi belajar, tak sempat pergi masjid. Saya buat overtime Ustaz. Dia pun mati. Anak dapat rumah, dia mati. 2 tahun lepas dia mati, anak jual rumah. Masjid tak sempat, semayang tak sempat, ibadat tak sempat sebab nak bayar rumah. Anak pula dapat rumah, jual rumah. Macam yang abang susah-susah hati tentang anak, anak tak ingat pada abang, abang lupa pada diri abang, sekarang abang susah dalam kubur. Sebab tu adik-adik yang saya hormati tuan-tuan, saya nak ajak pada tuan-tuan, ambillah dunia. Ambillah. Adik depan kita ni besok jadi pemain bola sepak. Semalam saya ceramah di Pahang. Duduk sehotel dengan budak-budak bola sepak. Wah, badan tegak-tegak. Saya ni badan halus. Saya tengok bas dia orang 2 tingkat, bas sana 2 tingkat. Turun begini je. Macam Messi je turun. Yang turun macam Cristiano Ronaldo pun ada. Begini turun. Yang paling saya tak boleh tengok macam Harry Maguire. Turun pun ada. Oh, Harry Maguire pun ada. Duduk sehotel dengan budak-budak bola sepak. Apa? Harry Maguire. Oh, saya tengok ejaan dia, Harry Maguire. Saya ni bahasa baku. Adik-adik nak jadi Cristiano Ronaldo, jadikan pemain paling kaya dalam dunia. Silakan. Dia punya insurans kaki dia saja $300 juta. Insurans kaki. Duit dia hampir 1 bilion. Dia Messi, Neymar. Ni hak kaya ni. Ni 3 ni, footballer ni. Yang paling kaya dalam dunia ni. Macam mana nak jadi kaya macam mereka? Main betul-betul. Cristiano bukannya mokok ke, isap dadah ke, minum arak ke, tak. Dia training macam Muqtada Hari training. Muqtada Hari itu training menanduk bola, akhirnya bola tu laju, macam sepak punya lajunya tanduk. Sebab tu kalau orang tangkap bola sepakan Muqtada Hari, tangan kompong sakit. Macam orang tangkap bola Cristiano Ronaldo. Punya lajunya dia buat. Tetapi jadilah pemain bola sepak yang beriman pada Allah. Ustaz tak larang, pergi main bola, tutup aurat elok-elok, jaga sembahyang elok-elok, ustaz pergi ke Mesir. Di Mesir dengan negara Arab, padang bola bukan macam ni, dek. Padang bola, padang pasir, pasir batu. Kita ni padang punya cantik ni, depa batu. Tapi tengah-tengah sembahyang, masuk waktu sembahyang, berhenti sembahyang, berhenti main bola, tengah-tengah main tu, berhenti main sembahyang tepi padang. Allah.
Siapa imam? Referee. Lah, referee jadi imam. Semayang tak tinggal. Adik-adik depan ustaz ni besok jadi apa? Ni muka handsome ni. Zul Arifin. Saya pun jadi pelakon. Nanti filem saya keluar, tak lama lagi keluar. Habis je demam Mak Kilau ni, Mak Silau pula keluar tuan ni. Ni filem Mak Kilau dia pergi ke Indonesia pula. Nak dapat berapa ratus juta lagi, wallahualam. Kalau filem Mak Kilau pergi Indonesia, saya jamin mereka akan dapat kutipan jutaan ringgit. Sebab duit Indonesia saja pun 1 juta rupiah. Betul bayangkan tak? Tak pernah faham? Tak faham sudah? Confirm ratusan juta tu, ratusan juta rupiah nama dia. Habis demam Mak Kilau, demam Mak Silau pula keluar. Nanti filem saya yang baru, nama dia Zim Al-Kazim. Dah siap dah rakaman, syuting dah siap. Tengah duk edit sikit je lagi. Tengah nak masukkan dialog, masukkan skrip balik, dubbing balik. Tengah duk masuk lagu. Ada 3 buah lagu dalam filem tu saya menyanyi. Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali. Tu lagu baru tu. Padahal lagu lama. Saya menyanyi dengan Azhar ke Azman ke? Yang rambut panjang, yang suara besar tu. Yang diseria, nama apa? Azman ke Azhar, lupa. Azman. Filem tu. Tapi saya cakap pada pengarah filem, bila masuk waktu semayang, kita semayang. Tak apa. Saya tak nak pelakon perempuan pegang saya. Bayangkan dalam filem tu, isteri saya, siapa dia? Makcik. Siapa pelakon jadi isteri saya? Rosnah Johari. Dia pun orang kenal. Dia pakai tudung, pakai sarung lengan, pegang saya pun tak, padahal saya masuk hantu. Kalau suami masuk hantu di rumah, agak-agak makcik buat apa? Pegang tak? Abang, pegang. Dia pula bila tengok sama sesuatu, abang. Langsung tak pegang. Sebab saya pun tak boleh pegang. Nanti keluar filem ni tengok. Bawa opah, bawa cucu pergi tengok panggung wayang. Masa mula-mula pengarah filem tu, dia offer saya, dia tanya saya, kami nak buat filem tentang Ustaz Kazim. Okey, boleh. Jadi Ustaz nampak siapa yang boleh bawa watak Ustaz ni? Saya kata kalau boleh cari orang yang muka iras-iras saya, baru nampak feel tu. Saya rasa di Malaysia ni yang muka iras saya, Zul Arifin. Cuba ambil dia tanya tengok. Tak benda faham, tak faham sudah. Tak. Berlakonlah. Tapi kita buat filem yang tutup aurat. Tengok filem Mak Kilau. Tutup aurat. Filem Munafik. Tutup aurat. Kutipan beratus juta. Siapa kata filem tutup aurat tak dapat duit? Ini filem pakai bikini pun dapat RM10 apa? Adik, buat filem tentang kehebatan. Filem kita Pasir Salak tak buat lagi. J.W. Birch tak buat lagi. Cerita balik perjuangan ulama-ulama bagaimana nak merdekakan tanah Melayu. Adik-adik belum buat. Dan jangan kata bila jadi pelakon tak kaya. Jangan kata bila jadi pengarah filem tak berjaya. Buat betul-betul. Depan saya ni besok nak jadi doktor. Silakan. Orang yang paling banyak penyakit di sini saya. Tiap-tiap hari keluar dalam surat khabar. Muka depan pula tu. Samurai Ustaz Kazim. Apa hal Ustaz Kazim diceramah pakai samurai, nampak mata ni. Tu yang datang malam ni ramai nak tengok betul ke samurai. Bila tengok elok je muka dia, tak ada samurai pun, ninja pun. Tuan-tuan,
Orang yang paling banyak sakit di sini saya rasa saya. Dari hujung kaki sampai hujung muka. Sakit. Yang merawat penyakit saya ni 15 doktor pakar. Bayangkan kalau dalam dunia kita tak ada doktor, macam mana kehidupan manusia. Betapa berjasanya doktor nak sambut ibu kita bersalin. Betapa berjasanya doktor yang belah jantung. Letakkan bateri dalam jantung. Sekarang boleh pergi semayang dah makcik tu. Dulu kaki bengkak dua-dua belah. Jalan mengah-mengah kenapa makcik lemah jantung. Hantar IJN. Dia belahnya jantung, diletaknya bateri. Duracell. Tahan lama sikit, tak di sini. Bukan Duracell. Pacemaker nama dia. 5 tahun tukar, 5 tahun tukar, 5 tahun tukar. Sekarang dah boleh pergi semayang dah. Adik-adik kerjalah yang memberi manfaat pada orang lain. Kerja sebagai cikgu. Daripada cikgu sampai pengetua. Pencen sebagai pengetua. Beribu-ribu pelajar yang adik-adik didik. Tetapi jangan lupa bahagian adik-adik untuk akhirat. Sebab nanti kita akan tinggalkan dunia ni dan kita duduk seorang-seorang dalam kubur. Sebab tu saya tegur satu pelakon, penyanyi, perempuan. Dia pakai seluar pendek, pakai baju t-shirt, nyanyi. Buat video klip. Saya tegur. Bila saya tegur, dia jawab, saya menari dan menyanyi dalam video klip itu kerana memenuhi kehendak pengarah. Pengarah yang nak macam itu. So, saya profesional. So, saya ikut pengarah. Besok, awak mati, pengarah hidup lagi. Ada pengarah duduk dalam kubur sekali dengan awak. Bila malaikat tanya, kenapa awak pakai macam itu? Kejap malaikat. Sebenarnya, dia tak nak pakai. Saya sebagai pengarah dalam video klip tu, saya tersepak dia malaikat, mampus pula pengarah tu tuan-tuan. Mana ada pengarah nak nolong jawab kita dalam kubur? Faham? Kadang-kadang kita dah ikut cakap dia sampai kita tak fikir macam mana aku nak ngadap Tuhan. Sedangkan orang tu tak bantu kita pun. Kenapa makcik? Dulu makcik pakai tudung kan, tutup aurat kan. Makcik kahwin tu janda, 6 bulan janda, ada orang kahwin dengan makcik, anak muda lah, muda 5 tahun pada makcik. Jadi dia tak bagilah makcik pakai jubah, tudung labur. Dia suruh makcik pakai skirt. Oh. Masa tu makcik umur berapa? 65? Oh. Jadi kan kita sebagai isteri kan syurga di tapak kaki suami kan. So makcik pun ikutlah cakap suami. Itulah macam mana dia suruh pakai skirt lah. Senang juga ustaz pakai skirt ni, senang kencing tepi jalan. Eloklah makcik. Agak-agak besok kalau makcik mati, suami tu duduk dalam kubur bersila ke? Tak boleh Yang kau pakai skirt semua abang tanggung. Abang tolong jawab. Kau relax Relax je, tenang je. Tak ada maknanya kak. Dia balik ke rumah, dia menangis 2 jam. Padahal dia tengok bola. JDT lawan dengan Urawa Red. Gini tengok tuan. Yang kita duduk dalam kubur kena belik dengan ular. Sebab tu, ambillah dunia. Tapi jangan buat maksiat. Ambillah dunia. Jangan buat benda haram. Sebab kita ni akan pergi meninggalkan dunia. Dan kita akan pergi menghadap seorang-seorang. Kawan-kawan kita. Pergi sembahyang Jumaat naik motor 5 orang. Sampai depan simpang tu. Mana? Masjid apa? Cek lah masjid. Aku ikut ya. Pakai kain pelekat baju Melayu. Willy. Rempit. Superman.
Terbang kain pelikat, tinggal spanduk saja. Tiba-tiba aksiden langgar dengan lembu. Tengah duk merempit, lembu lintas. Lembu pula bodoh. Ni apa ni? Tergagak-gagak tengah jalan tu. Dia binatang lintas jalan ni macam-macam. Satu babi. Babi senang, dia kono lintas terus. Dia tak teragak-agak. Sebab tu nama dia membabi buta. Dia straight je. Yang tak agak-agak kita ni motor. Babi ni buat tu. Kita yang tak agak-agak. Babi dia jalan je. Nombor 2, kucing. Dia lintas, dia tengok kita, dia patah balik. Itu jenis kucing. Lembu pula dia menonong je lah. Dia tengok kita nak langgar dia, dia tengok apa hari dia tengok apa tuan. Itu lembu tuan. Dia sejenis kerbau kat tu. Lah. Dia buat rempit situ, lembu lintas. Dia mau tengok. Mampilah aku kata lembu ni. Berterabur orang jatuh. Mati 4 orang. Seorang selamat. Yang 4 orang tadi duduk dalam kubur. Apa nak jawab sekarang? Engkau ayah suruh sembahyang Jumaat. Engkau pula pergi merempit. Sekarang kau mati. Macam? Adakah kawan yang ajak kita rempit tolong kita? Tak. Adik-adik perempuan. Anak dara. Hari ni di sekolah saya ada 15 bas datang ziarah. Bukan bas saja, bawa penumpang. Kalau bas saja buat apa? Menyemak padam. Ada lebih kurang 800 orang yang melawat saya hari ini. Dari Singapura, dari Melaka, dari Johor, dari Pahang, dari Kedah. Dari mana lagi Ada 15 tempat, 15 tempat. Yang tak ada kampar je. Air kuning, Babak Lahum lagi tak ada tuan. 15 bas. Saya dapat surat tebal tu. Satu beg plastik. Saya tak buka. Ustaz, ni tolong tengok Ustaz. Ustaz tolong baca Ustaz. Ustaz tolong doakan. Ustaz tolong tengok anak makcik. Ustaz tolong tengok. Semuanya majoriti mengadu masalah anak. Dan banyak masalah yang saya jumpa. Anak gadis dia kahwin, duduk di Amerika dan murtad. Bercinta dengan orang Amerika. Itu masalah di orang negeri seberang. Dia kata, Ustaz, anak saya sekarang sudah tak pulang. Dia di mana? Amerika. Oh, kenapa Dia kahwin dengan orang sana dan pulang dah pergi ke sana ikut suami dia, husband dia. So, dia sekarang sudah tidak pulang lagi. Dan dia telah pun masuk agama dia orang. Sudah. Ustaz, ni anak saya. Tak nak bela saya, Ustaz. Sudah. Nunjuk gambar dia. Ustaz, ni cucu saya. Rumah saya, dia halaunya saya, Ustaz. Sudah. Ustaz, ni anak saya. Elok universiti sudah bercinta dengan negro. Sudah, Ustaz. Sampai dia buang mak dia. Cinta. Cinta sampai buang keluarga. Sampai buang Tuhan. Cuba tanya nanti bila awak duduk dalam kubur, adakah boyfriend awak akan tolong awak? Awak sanggup korban untuk boyfriend awak sampai menukar agama. Adakah dia akan defend awak dalam kubur? Sebab tu adik-adik, kerjalah. Saya masuk tahfiz, umur saya 19 tahun. Saya belajar tahfiz. Umur saya macam adik-adik ni, macam adik-adik lah. Tingkatan 4, tingkatan 5, macam kamu semua. Saya sekolah biasa. Main bola macam kamu. Main takraw macam kamu. Masa di sekolah dulu ustaz main bola baling. Jadi keeper. Punya laju orang baling patah terseliuh tangan ni. Main pula dengan sekolah Cina, India, budak-budak lagi tuan-tuan. Dia lempar bola tu dengan dia masuk dalam gol sekali. Masa tu tengah berani. Anak muda.
main bola. Jogging merentah desa ni. Ustaz dulu ketua pengawas. Pakai tie pergi sekolah. Pakai blazer pula, anak dara duk ngorak, piwit. Wui, tuan-tuan. Tu zaman tu. Habis sekolah menengah, ustaz masuk tahfiz. Pelik oh. Masuk sekolah tahfiz. Masya Allah. Dalam kelas ustaz ada lebih kurang 30 orang pelajar tahfiz. Dah tua-tua bangka baru hafal Quran. Sekarang kawan ustaz jadi pengarah di satu jabatan kerajaan. Sama-sama tahfiz. Dia masuk Universiti Pertanian, dia keluar daripada habis grad Universiti Pertanian, dia masuk tahfiz. Umur dia 27 tahun. Budak Universiti Pertanian masa itu belajar hafal Quran. Sekarang dia jadi pengarah suatu jabatan hutan di Malaysia. Dan dia hafal Quran. Siapa kata orang belajar agama ni tak boleh buat apa? Dia mari ziarah saya baru ni. Dia tengok saya, dia jumpa saya. Dia letak beg. Letak beg di atas meja saya. Saya kata beg tu boleh talau ke tempat lain. Sebab saya dalam beg dia ada pistol. Buat je terlepas peluru, mampu aku pula ambil telak. Adik-adik nak rasa ada pistol, jadi pengarah. Bukan jadi perompak. Ada kawan ustaz, jadi doktor. Doktor. Pada dia hafal Quran. Bayangkan seorang doktor yang hafiz Al-Quran. Dia ada klinik di Ipoh. Seorang jadi doktor. 10 orang jadi cikgu. Habis tahfiz, pergi Syria, pergi Jordan. Balik, jadi guru. Ada kawan ustaz, budak tahfiz, jadi pakar komputer. Saya kata, Wan, komputer aku ni hang lah apa lah. Tolong tengok tak? Dia tengok daripada jauh. Boleh clear balik. Pakar komputer. Padahal hafiz Quran. Dia duk buat laman web, dia duk repair web, dia duk buat semua hak jabatan kerajaan dia buat. Budak tahfiz tapi pakar dalam bidang komputer. Ada kawan saya tuan-tuan, dia jadi orang politik. Dia jadi orang besar politik. Jadi orang kuat, menteri besar, setiausaha, politik. Hafiz Quran. Adik-adik pergi ke Pulau Langkawi. Nanti kalau rajin, pergi Pulau Langkawi. Naik bot. Kan kita pergi pulau, kita buat island apa? Pusing-pusing tu. Kita naik bot. Dia akan bawa pergi Tasik Dayam Bunting. Dia akan pergi bawa tengok burung lang. Kita bagi makan burung lang. Burung lang pun datang makan. Kemudian dia bawa ke satu pulau. Di tengah-tengah laut tu ada pulau. Dan orang mandi banyak di pulau tu. Pulau tu kawan saya punya. Budak tahfiz. Dia korporat. Dia ada hotel 5 bintang di Pulau Bangkok. Dia ada hotel di Pulau Langkawi termasuk pulau di situ. Jutawan tuan-tuan. Jadi adik-adik nak jadi orang berjaya. Dalam 30 orang tu, ada seorang lagi jadi penceramah. Yang mana faham? Tak faham sudah. Jom, adik-adik jadi orang berjaya. Tapi adik-adik bekalkan kejayaan adik-adik dengan takwa, dengan iman, dengan ilmu. Supaya dia membimbing perjalanan kita hidup dalam dunia jadi insan yang Allah redha. Jangan rasuah, jangan mengumpat, jangan mencuri, jangan merosakkan harta benda. Hormat pada mak bapak, hormat pada cikgu. Banyak orang di sini nak berjaya tapi tak hormat pada cikgu. Panggil cikgu, Rodi. Rodi ada. Kereta dia ada. Panggil lah, Cikgu Rodi ada. Cikgu Latifah ada. Cikgu Syari ada. Cikgu Murni ada. Ini dengan Cikgu Murni, dia ngorak sekali.
Lah, li ngorak Cikgu Murni. Fi. Kalau yang ngorak Cikgu Murni tu yang tua tak apa. Ngorak. Ada juga yang ngorak Cikgu Murni. Menurut urat ini bertemu urat ini tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Ini tuan-tuan. Ini nama dia Haji Bakhil. Jom. Dunia kita tak payah fikir sangat. Ustaz nanti macam-macam mana Ustaz? Jalan raya lah apa semua. Mati esok ada lah orang buat jalan raya. Ustaz nanti ekonomi kita kalau saya mati macam esok ada lah orang yang buat ekonomi untuk hang buat kerja ya. Hang buat kerja setakat mana hang boleh buat. Lepas tu kalau hang mati, jawab. Yang kita kena bersungguh-sungguh sekarang ialah untuk diri kita. Tolong diri kita. Besok duduk dalam kubur tu, kita masih hidup lagi. Nama dia alam barzakh. Jadi insya-Allah saya dah ceramah di Malaysia ni 32 tahun. Ini kali pertama datang sini. Jadi kalau nak jemput lagi 32 tahun pada sekarang. Tak mana faham, tak faham sudah. Kita cerita tentang dinosaur. Kita belum jawab lagi. Al-Quran kata apa tentang dinosaur. Kita belum jawab tentang UFO. Macam mana Al-Quran cerita tentang UFO. Kita belum cerita lagi Ustaz, manusia hidup dalam kubur. Sempit. Tapi macam mana yang kata 70 hasta? Orang yang beriman duduk dalam kubur, luas dia 70 hasta. Tapi saya pergi kubur baru ni Ustaz, rapat-rapat Ustaz. Macam mana 70 hasta pula? Itu yang semenung tu Ustaz. Ustaz cakap 70 hasta. Dalam kubur nampak sempit je. Macam mana Ustaz? Saya jawab macam ni. Awak mati dulu, kemudian awak beritahu saya. Saya pun tak boleh nak cerita macam mana 70 hasta melainkan orang tu mati. Sebab adik-adik kita berada di alam lain. Ibu kita mengandung alam rahim. Alam rahim. Pelik alam rahim. Mengandung 3, muat dalam perut. Keluar baby seorang. Alhamdulillah. Ada lagi? 2. Bapak pun alhamdulillah. 3. Rupanya orang sebelah salin. 3 baby dia keluar daripada satu perut. Muat tak? Okey, sekarang 3 baby tu sumbat balik. Bapak cakap, doktor, saya belum bersedia menjadi bapak. Tolong masukkan balik budak-budak ni. Agak-agak boleh masuk tak? Tobatlah home, tak boleh masuk dah. Tadi kenapa muat? Sekarang baru keluar, kenapa tak muat? Sebab kita berada alam lain. Tadi alam rahim. Dia keluar alam apa? Alam dunia. Nanti bila mati alam apa? Alam barzah. Dia tak sama alam. Bila tak sama alam, tak sama kedudukan. Alam dunia boleh rapat-rapat macam ini. Okey, nampak alam dunia ni. Tapi bila mari alam kubur, lain pula bentuk dia. Sebab tu tuan-tuan, bila kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Ada orang tanya, Ustaz, kawan saya kena makan dengan buaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada? Sampai sekarang mayat dia tak jumpa, Ustaz. Oh. Sebab mayat tu duduk dalam perut buaya tu. Lepas tu buaya tak jumpa. Buaya pula pandai menyorok, Ustaz. Sampai sekarang tak betul timbul, Ustaz. Jahat tu buaya tu. Soalan dia, macam mana kawan saya tu kena soal malaikat dalam kubur, Ustaz. Sedangkan dia dalam perut buaya. Sudah. Jadi kalau dia tak boleh jawab, marab buka, dia tak boleh jawab, malaikat pukul dia, tak ke buaya tu terkejut? Apa yang berlaku? Nampak tuan-tuan, dia guna kepala otak dia. Sebab tu dalam Islam, setiap sesuatu dia ada makna. Apa makna kubur? Di mana mayat berada. Kalau mayat berada dalam tanah, itu kubur dia. Kalau mayat dia berada dalam perut ular sawah, itu kubur dia. Kalau mayat dia ada dalam balang, adik-adik belajar farmasi, belajar doktor, nampak mayat dalam balang, orang buat uji kaji, itulah kubur dia. Tapi macam mana dia nak soal, Ustaz, dalam balang tu? Jangan kamu bayangkan dia soal macam kita kena soal SPM.
Dia di alam dia. Memang kita tak nampak. Tak nampak alam tu. Kalau kita nampak, dia jadi alam dunia. Itu perbezaan dia. Adik-adik, bila adik-adik belajar nanti, bebas keluar, masuk universiti, baca buku macam-macam, antara persoalan yang akan muncul pada adik-adik. Ada seorang perempuan, dia datang daripada Arab. Dia datang daripada Arab, kerja di negara Arab, datang jumpa saya di Ipoh. Pakai t-shirt, pakai seluar jean. Oh, inilah Ustaz Kazim. Selalu tengok dalam YouTube, Facebook. Hari ini saya jumpa Ustaz berdepan. Akak dari mana? Saya tanya. Saya dari negara di luar negara lah, negara Arab. Akak kerja apa? Akak kerja ini. Oh, bagus. So, ada masalah apa akak? Saya ada 2 soalan. Soalan ini yang akan bermain di pemikiran adik-adik ni. Saya ada 2 soalan. Pertama, Ustaz kata Allah itu ada. Soalan saya, mana Allah? Saya nak tengok mana Allah. Saya tengok Ustaz dalam Facebook. Bila saya datang, saya nampak Ustaz real. Real nampak. Maknanya Ustaz ada. Ustaz kata Allah tu ada. Mana saya nak tengok? Kalau ada, mesti nampak. Adik-adik nak jawab apa? Kita senang jawab. Lantak kau lah. Masalah aku pula. Itu bukan jawapan. Mat, kau kat mana? On the way. Itu bukan jawapan. Mat, engkau di mana? Aku depan kubur sekarang ni. Itu baru jawapan. Mat, di mana Mat? On the way. On the way ke on the way? On the way bukan jawapan. Awak buat apa? Dengan awak di mana? Awak di mana cakap? Di rumah. Ini soalan. Bila tanya awak di mana? On the way. Itu bukan jawapan. Aku terajar kamu kan? Allah itu di mana? Dia tanya. Nah, mana dia? Saya kata, akak letih ke? Penat. Minum dulu. Susah cari sekolah ustaz ni. Dari KL saya datang tau. Naik taksi lagi. Minum. Mesti akak penat. Mesti akak dahaga kan? Dia pun buka air mineral, dia tuang. Gak, dia tuang. Dia pun letak air mineral. Dah hilang dah dahaga. Dah habis dah dahaga. Dah, terima kasih Ustaz. Akak, tadi akak cakap akak dahaga. Tunjuk kat saya mana dahaga. Ustaz ni gila ke apa? Tadi akak cakap setiap benda yang ada mesti nampak. Dahaga ada tak? Ada. Mana? Tunjuk. Bodoh lah Ustaz ni. Mana nampak? Akak lah bodoh. Akak nak tengok Tuhan. Allah tu ada tapi akak tak nampak. Bukan bermakna benda yang ada mesti nampak. Ada kalanya tak nampak. Kalau Allah tu akak nampak, dia jadi makhluk. Tu Allah. Tu Allah terbang. Itu kapal terbang tak? Kalau manusia nampak Allah, dia dah jadi macam kita. Allah tak sama macam kita. Laisa kamislihi syai'. Kau faham? Sebab tu kita tak nampak Allah. Okey, saya faham. Saya boleh terima. Soalan kedua. Macam nujum 4 belalang. Ustaz tahu saya kena rogol? Tak tahu. Kan kita baru jumpa. Ustaz tahu berapa tahun umur saya kena rogol? Mana saya tahu? 10, kata dia. Ustaz tahu sampai bila saya kena rogol? 15 tahun umur saya Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz tahu siapa rogol saya? Mana saya tahu? Abang kandung. Abang kandung saya rogol saya Ustaz. Ustaz tahu tak perasaan orang kena rogol, budak kena rogol?
Saya minta maaf kak, saya tak pernah kena rogol. So saya tak tahu perasaan macam mana kak, minta maaf kak. Soalan kak tu tak dapat rasa menjawabnya. Ustaz bayangkan budak kecil kena rogol. Ustaz kata Allah tu pengasih. Kenapa Allah biarkan saya dirogol? Saya nak jawapan pada Ustaz. Ustaz boleh bayang tak budak kecil kena rogol? Kalau betul Allah tu penyayang, kenapa Allah biarkan saya dirogol? Agak-agak kalau dia tanya pada Kak Nak jawab apa? Ya tak iya juga ya. Sudah tuan-tuan. Murtad kita. Kamu nak tahu Ustaz jawab apa? 32 tahun pada sekarang. Ustaz akan bagi jawapan dia. Terima kasih pada Tuan Pengetua, terima kasih pada Tuan PIBG yang dipertua, ibu-ibu, bapa-bapa, cikgu-cikgu, anak-anak semua. Ustaz minta maaf jika terkasar bahasa. Bagi tepukan pada diri anda sendiri. 2 jam tuan-tuan duduk. Ini Coach Hassan tuan-tuan ni latih tuan-tuan bagi kuat semangat ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberkati kita, merahmati sekolah kita, guru-guru kita, ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.